Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sejak tadi Allah Ta'ala taufikkan, Allah Ta'ala berikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji dengan taufik khasnya dan yang agama yang lain. Seperti biasa menggunakan selawat Ibrahimiyah kepada sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masjidkan Bismillahirrahmanirrahim yang dihormati kepada pengurusi masjid, pada sendiri di masjid dan di sini para imam, para pembina, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kongsi dan ataupun sambung dari sambutan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ditangguhkan sementara bacaan kitab Aqidatul Najin, dan saya ambil dari kitab Al-Bayan yang ditulis oleh Haji Zainal Sakiman Al-Jawhari dan diterbitkan oleh Sekretariat menangani isu-isu akidah dan syar'iyah Majlis Agama Islam Negeri Johor, cetakan pertama 2008, cetakan terakhir 2010. Ke surat 9. Sambutan menuntut Rasul ini terus diamalkan di pelosok negara Islam, baik oleh agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta maupun masyarakat Islam, bermula sejak tahun 362 Hijrah. Dalam sekarang dah 1445, lebih 1000 tahun sehingga ke hari ini, dan bentuk sambutannya berubah mengikut peredaran zaman sehingga sebagaimana yang ada sekarang ini. Atur cara sambutan, andainya diteliti atur cara sambutan menuju Rasul, kita dapati isi kandungannya terdiri daripada perkara-perkara yang diharuskan, dibolehkan oleh syarak. Ia dapat disusunkan seperti berikut. Majlis dibuka dengan bacaan doa dan bacaan Al-Quran Al-Karim, bacaan berzanji dan marhaban, selawat Nabi, nasyid yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tazkirah atau ceramah agama, penyampaian hadiah aktiviti kemasyarakatan, bacaan doa, jamuan. Inilah atur cara sambutan menuntut Rasul yang biasa dilakukan di mana-mana di negara kita ini, dan kita tidak membenarkan penganjur membuat sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Tidak ada siapa pun dari kalangan umat Islam yang menolak keharusan kebolehan kandungan sambutan tersebut. Apa yang mungkin menimbulkan pertikaian ialah bentuk sambutan yang diadakan sekarang dari segi perhimpunan dan bentuk majlis tersebut. Ini yang akan dijelaskan dalam risalah ini. Masuk subtopik seterusnya, fahaman Wahabi. Fahaman Wahabi menentang penganjuran majlis sambutan melalui Rasul. Fahaman ini sedang merepak dalam masyarakat Islam, khasnya di negara kita sekarang. Fahaman ini jika tidak ditangani dengan bijak, ia akan menjadi punca perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat Islam hari ini. Oleh yang demikian, bersempena dengan majlis sambutan Nabi Rasul pada
bila tu 2008. Dalam kan. Elok rasanya kalau kita mengenali siapakah pengasas fahaman Wahabi dan latar belakangnya bagi memudahkan kita menentukan fahaman yang betul dan menempati syariat Islam serta menolak fahaman yang bertentangan. Menurut buku Kasyfus Syubhat yang ditulis dari buku I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas menjelaskan bahawa pengasas fahaman Wahabi ini ialah Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau dilahirkan di sebuah desa bernama Ayyinah pada tahun 1115 Hijrah, lebih kurang 400 tahun lepas. Beliau belajar agama daripada bapanya kerana bapanya adalah seorang ulama terkenal yang menjadi qadhi di negeri Ayyinah. Setelah mencapai usia dewasa, beliau pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan kembali ke Ayyinah sesudah mengerjakan haji. Kemudian beliau datang lagi ke Mekah dan Madinah kali kedua. Lama beliau tinggal di Mekah dan Madinah untuk menuntut ilmu. Katanya pada kali kedua inilah beliau banyak melihat di Madinah amalan-amalan atau ibadat-ibadat orang Islam di hadapan makam Nabi yang berlainan daripada syariat Islam menurut kaca matanya. Kemudian beliau berpindah ke Basrah dan menyebarkan fatwanya yang ganjil, tetapi ia segera diusir oleh pihak berkuasa dan dikeluar dari kota Basrah. Kemudian beliau pergi ke Hassa dan berguru dengan Syekh Abdullah bin Abdul Latif, seorang ulama di Hassa ketika itu. Kemudian beliau berpindah ke Harimalah, sebuah desa kecil di negeri Najd, ini dikenali dengan Riyadh. Mula-mula beliau menyebarkan fatwanya yang ganjil-ganjil di negeri sendiri Ayyinah, tetapi raja di negeri itu yang namanya Uthman bin Ahmad bin Ma'mar pada mulanya menolong beliau, tetapi setelah mendengar fatwa-fatwanya itu lalu mengusir beliau, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Kemudian beliau berpindah ke Darahiyah. Raja di Darahiyah bernama Muhammad bin Sumud menolong Muhammad bin Abdul Wahab dalam menyiarkan fahamannya. Maka bersatulah dua orang Muhammad yang berlainan kepentingan, iaitu Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Sumud. Muhammad bin Abdul Wahab memerlukan seorang penguasa untuk membantu penyebaran fahamannya yang baru, dan Muhammad bin Sumud pula memerlukan ulama yang dapat mengisi rakyatnya dengan ideologi yang keras demi untuk memperkukuh pemerintahan dan kekuasaannya. Maka bersatulah antara fahaman agama dengan raja sebagaimana bersatunya fahaman Syiah di Iran dengan pemerintah Shah Iran, dan bersatunya fahaman Syiah Imamiyah di Yaman dengan imam yang menguasai Yaman sebelum menjadi republik. Golongan Wahabi mengatakan bahawa sambutan Maulid Rasul adalah bid'ah dalalah, iaitu bid'ah yang sesat yang tidak sewajarnya diamalkan oleh umat Islam. Dakwaan Wahabi. Dakwaan mereka ini terkandung dalam beberapa buah kitab yang dikarang oleh tokoh-tokoh ulama besar mereka. Antaranya Soleh bin Fauzan, seorang anggota Majlis Ulama Wahabi, menyebutkan dalam kitabnya Al-Kitab Al-Mimbariyah. Beliau telah melarang penganut Wahabi daripada mengadakan sambutan Maulid Rasul. Selain daripada itu, beliau juga melarang mengadakan sebarang sambutan di bulan Rajab sempena Isra' dan Mi'raj, mengharamkan sambutan sempena Ma'al Hijrah, dan membid'ahkan sambutan Maulid Rasul sempena keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuntut golongan yang mengadakan sambutan Maulid Rasul sebagaimana disebut dalam kitab Al-Kitab Al-Mimbariyah yang dijadikan hujah oleh sesetengah penceramah mereka yang dijajil ke sana kemari. Katanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya bid'ah itu ialah membuat sesuatu yang baru dalam agama. Ia mengubah ajaran agama. Lantaran itu ia merupakan perkara yang sia-sia, menghabiskan masa, menghabiskan wang ringgit, memenatkan tubuh badan, menjauhkan dari syurga dan mendekatkan kepada neraka, layak mendapat kutukan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang bodoh dan sesat tidak memahami hal tersebut. Mereka sesat kerana kejahilan mereka.
Amalan ini bukan mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan dan segala usaha dan penaklelah mereka sia-sia belaka. Masalah yang dibangkitkan oleh golongan Wahabi di sini ialah melarang sekeras-kerasnya mengadakan sambutan Maulid Rasul yang di dalamnya diadakan ceramah dan tazkirah mengenai sirah, sejarah dan perjuangan Nabi SAW sebagai seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Sedangkan golongan ini sendiri mengadakan muktamar dan sambutan dengan menghabiskan tenaga dan wang ringgit untuk mengingati perjuangan dan kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas fahaman mereka. Mengapa sambutan mengingati Muhammad bin Abdul Wahab itu sunnah hasanah, sedangkan menyambut Maulid Rasul dikatakan sebagai pembaharuan dalam agama yang dihukumkan sebagai bid'ah dalalah? Persoalannya, sejauh mana kebenaran dakwaan golongan Wahabi yang menghukumkan bid'ah dalalah mengenai sambutan Maulid Rasul? Untuk tujuan ini, mari kita lihat masalah tersebut berdasarkan perspektif Islam melalui panduan Al-Quran dan Sunnah. Baik, masuk pada dalil Maulid Rasul. Dalil keharusan kebolehan sambutan Maulid Rasul daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang mengharuskan sambutan Maulid Rasul adalah seperti berikut. Dalil pertama, perhimpunan para sahabat yang diakui dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i daripada Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa Rasulullah SAW datang ke satu majlis perhimpunan para sahabat lalu bertanya, "Ma ajlasakum?" Qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana bi dinihi wa manna alaina bika ila an qala fi akhirih atani Jibril alaihi salam fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikum al malaikata. Maksudnya lebih kurang, Rasulullah bertanya, kenapa kamu berkumpul? Mereka yang sahabat menjawab, kami duduk berbincang-bincang mengingati Allah dan memuji-mujinya kerana telah memberi petunjuk kepada agamanya dan mengurniakan engkau diutuskan kepada kami hingga akhir hadis. Hadis ini panjang. Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah, memberitahu aku sesungguhnya Allah berpegang kepada malaikatnya di atas perhimpunan yang kamu lakukan. Dalam hadis ini terdapat nas dalil yang jelas bahawa para sahabat berhimpun dalam satu kumpulan berbincang-bincang mengenai keputusan Rasulullah SAW sebagai satu nikmat kepada mereka. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menunjukkan kebanggaannya kepada para malaikatnya di atas amalan membincangkan keputusan Nabi. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri membolehkan dan mengiktiraf perhimpunan itu sebagai baik mengenai apa yang mereka bincangkan. Persoalannya, adakah mereka boleh mengetahui bentuk nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu sekiranya tidak diadakan perbincangan bersama mereka? Melalui perbincangan ini, mereka di para sahabat dapat mengetahui isi kandungan ajaran Islam, kelebihan dan kebajikan-kebajikan yang dinikmati oleh umat Muhammad melalui baginda Rasulullah SAW. Soalnya lagi, adakah terdapat perbezaan antara perhimpunan yang diadakan oleh para sahabat itu dengan perhimpunan untuk mengingati keputeraan Nabi Muhammad SAW yang kita kaji? Baik. Itu sebab saya bacakan supaya saya sendiri pun ingat. Saya pun lupa juga. Baik. Satu, supaya kita beramal dengan ilmu, kita mengadakan sambutan Maulid Rasul itu dengan ilmu. Dan yang kedua, untuk menolak fahaman-fahaman sesat yang mengatakan sambutan Maulid Rasul itu bid'ah dalalah.
Bukan nak suruh gaduh, tidak, debat, tidak. Menyampaikan dengan cara yang paling baik, cara yang paling lembut. Kurang-kurangnya ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Tapi kalau kita dah sampaikan dengan cara baik, dia masih berdegil, sudah macam doa supaya diberi hidayah. Baik, dalil yang kedua, memuliakan hari dan tempat. Sambutan waktu Rasul ini memuliakan hari kelahiran. Jadi dalil memuliakan sesuatu hari atau hari tertentu. Apa dalilnya? Memuliakan hari dan tempat kelahiran setengah nabi-nabi ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran semasa menceritakan kisah Nabi Isa AS mengungkapkan ucapan selamat sejahtera ke atas para nabi di hari keputeraan mereka sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu 'alayya yawma wulidat. Shadaqallahul 'azim. Maksud lebih kurang dan selamat sejahtera ke atasku di hari aku dikutipkan. Kisah Nabi Isa. Dalam hubungan ini, bukankah Nabi Muhammad SAW itu lebih utama diberikan ucapan salam yang ini disambut pada hari keputeraannya, hari kelahirannya. Mengenai dengan hari disebut dalam surah Ibrahim ayat 5. Yang tadi Nabi Isa mengucapkan salam sejahtera atas dirinya sendiri pada hari kelahiran. Nabi Muhammad lebih utama lagi lah. Baik, surah Ibrahim ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya lebih kurang, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar, bagi kuat bersyukur. Firman Allah lagi dalam surah Al-Jathiyah ayat 14. Lebih kurang mafhumnya, maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, dia ada perbezaan baris yang atas ni ayyam Allah, yang bawah ni ayyam billah. Untuk typing dia tu mana satu, jadi saya tak baca dan faham. Maksudnya lebih kurang, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan kejahatan dan gangguan orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan Allah. Zahir dua ayat di atas menjelaskan bahawa hari-hari di sisi Allah ialah hari bersabar dan syukur. Maka apa yang diharapkan daripada hari-hari tersebut ialah keberkatan yang dikurniakan Allah padanya. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat yang kedua. Jadi hari-hari tertentu itu mengandungi keberkatan. Apabila diteliti firman Allah, iaitu orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan Allah, sedangkan Allah tidak menyebut, tidak menaruh ingatan kepada Allah, disebut hari-hari Allah. Bermakna nikmat yang Allah kurniakan pada hari-hari tersebut, kerana hari merupakan makhluk Allah yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberi mudarat Allah, tapi maknanya Allah telah sebutkan kat situ pada zahir, Allah Ta'ala turunkan keberkatan. Perhatikan firman Allah dalam surah Yunus ayat 58. Maknanya dua dalil ini menunjukkan boleh kita memuliakan hari-hari tertentu. Perhatikan firman Allah dalam surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Maksudnya dikurang, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lainnya. Bukankah hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hari gembira dan rahmat? Baginda bersabda, ana rahmatul muhdah. Maksudnya lebih kurang, aku pembawa rahmat dan petunjuk. Jika sekiranya kita mengingati hari tersebut, adakah kita melakukan perkara yang dilarang? Kita mengingati hari kelahiran Rasulullah, adakah itu perkara yang dilarang? Sedangkan majlis demikian menggalakkan manusia mengasihi Nabi SAW dengan menceritakan tentang sirah pribadi dan akhlaknya yang mulia, tubuh badannya, wajahnya, ya? Gambarnya tak ada digambarkan dengan kata-kata lah, yang syair. Dan syair-syair yang dikarang oleh ulama tu bukan Ustaz Aidil yang karang, ulama. Dan syair yang dikarang oleh ulama itu berdasarkan hadis, bukan tepuk dada tanya selera, tak. Bukan karangan SPM, mau digoreng-goreng, biar sedap, bunyinya, ceritanya, ada hyperbola. Tahu hyperbola? Bola sepak tak? Itu lain. Ini bahasa sastra lah. Saya dulu ambil bahasa jazah sarjana muda bahasa Melayu, pengajian bahasa Melayu. Jadi ada sikit bab sastra. Dia ada persuratan lain. Kalau ambil jazah, persuratan lain, sastra lain. Yang saya ambil itu, dia punya apa nama ni, sistem bahasa. Tapi ada belajar juga sikit sastra lah. Dalam sastra ni ada namanya hyperbola. Hyper tahu hyper? Hyper ni saya tu budak yang berlompat, itu hyper lah. Itu hyperaktif. Aktif ni lebih-lebih melampau, kan? Jadi kalau isteri saya cerita kat sekolah, macam tak payahkan budak tak nikah kat sekolah, anak saya yang sulung sama. Anak sulung saya yang pertama, anak sulung lah, anak pertama. Selagi belum tutup mata tidur, ya Allah, dia belum telik je mata, ya Allah, dia belum penat layan. Kecil lah, sekarang dah kurang kecil. Sekarang dah kurangnya apa? Dia masih aktif, kurang penat dia tu apa? Dia tak payah layan sangat, dia sendiri lah. Dia boleh pilih nak ke dapur, melompat. Ya Allah, bang, jalan. Jalan. Sabar je lah. Tapi dah penat kan aku? Penat lah. Ya memang lah. Di dapur, melompat, aku jalan. Aduh, ya Allah. Rupanya memang budak ni aktif. Dia kadang rupanya dia tak dapat kawal sangat. Nak kena train lah, kena latih. Baik, jadi hyperbola ni apa nama ni, cerita yang berlebih-lebih, melampau-lampau. Contoh, lautan api sanggup kurenangi. Minum air kopi panas saja mulai merocot, mulut cangkemi. Mulutnya apa nama ni, sakit, minum air kopi panas. Marah bini. Apa bagi kopi panas? Lah, tak nak minum kopi panas. Cakaplah panas tu. Kau masak buat memanglah panas. Kan? Konon lautan api sanggup berenangi, air kopi panas saja tu marah. Baik. Jadi makna melampau. Hyperbola tu apa nama ni, perumpamaan yang melampau. Syair tentang kelahiran Rasulullah SAW ini, dia bukan hyperbola. Nampak macam hyperbola, tapi memang ada sandaran hadisnya, dalilnya.
Kan? Rasulullah lahir sudah berkhitan. Ada ulama kata setelah 7 hari baru dikhitan. Ada ulama kata sudah terkhitan, dah tersunat. Bahasa Arabnya khitan. Khatan saja bahasa Arab khitan. Baik. Jadi lagi apa? Rasulullah lahir, kepalanya mendongak ke langit, tangannya bertelekan ke bumi. Itu memang kisah benar, bukan dongeng, bukan dihyperbolangkan. Ini satu nak mengagung-agungkan. Dan pengagungan tersebut taklah sampai ke tahap Tuhan. Kita mengagungkan Rasulullah SAW dalam syiar Maulidul Rasul, Maulid berjanjinya. Itu pengagungan bukan sampai tahap Tuhan, tidak. Masih lagi menganggapnya sebagai hamba Allah, abduhu wa rasuluh, hambanya dan pesuruhnya. Itu pun disebutkan dalam majlis Maulid Rasul pun disebutkan. Maknanya jangan sampai ke tahap mengagungkan Rasulullah itu sampai tahap Tuhan, tidak. Baik, sedangkan majlis demikian sambungan, sedangkan majlis demikian menggalakkan manusia mengasihi Nabi SAW dengan menceritakan tentang sirah pribadi dan akhlak yang mulia. Kita ni kemarin masa nak kahwin, kan, orang ceritalah bakal isteri kita ni. Wah, cerita ni kan. Belum tengok gambar kan. Cantik tak mak? Cantik. Rugi ke kahwin dengan dia? Maknya mak kita cerita kan. Dah tengok gambar. Betul lah mak. Kan. Dia duduk mana mak? Cerita lah mak cerita. Dia duduk kat sini dia. Apa nama ni? Dia beradik sekian cerita. Wah, makin suka lah. Makin suka. Kan? Makin suka. Sebab diceritakan tentang apa nama bakal isteri kita tu lah. Ceritakan. Kalau sekarang bukan diceritakan, memang tanya direct. Buat direct. Siapa nama kan? Minta nombor terus. Direct sekarang, direct sangat. Hati-hati kena ada batas lagi lah. Dia bila dah ambil nombor tu, kena ada batas. Dulu SMS, sekarang dah ada WhatsApp. WhatsApp pula belum video call lah. Itu kena ada batas. Kita sebagai ibu apa pun ada batas lah. Kena jaga. Kan? Yang pertama, pegangan diri lah. Kita jaga macam mana pun WhatsApp ke handset ke apa dulu. Kalau pegangan diri anak kita tu kurang cukup, boleh terlepas juga. Dia pinjam handset kawan dia. Kan? Jadi kukuhkan keimanan. Baik. Jadi apatah lagi bila diceritakan tentang pribadi Rasulullah SAW, tentang fizikal baginda, tentang akhlak baginda, tentang sirah perjalanan hidup sejak sebelum lahir sampailah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi secara ringkaslah. Kalau nak lebih detail perinci, boleh rujuk Syama'il Muhammadiyah, boleh rujuk Syarah Barzanji, apa nama dia, Madarijus Su'ud Lati Ketisa'il Burud Ta'arab lah. Kalau tak boleh Arab macam saya, baca terjemahannya. Syama'il Muhammadiyah pun Arab, asalnya Arab, baca terjemahannya. Barulah menambahkan kasih kita, rindu kita kepada Rasulullah SAW. Baik. Jadi salah tu. Adakah dilarang perkara begitu? Dalam hubungan ini juga saya sambung. Terdapat hadis mengenainya, umpamanya daripada Syaddad bin Uwais, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW solat 2 rakaat di Baitul Laham. Kemudian Jibril bertanya kepada baginda, "Atadri aina sallaita?" Qala la. Qala sallaita di Baitul Lahmin haitsu wulida Isa. Maksudnya lebih kurang, tahukah engkau, Jibril tanya Rasulullah, di mana anda bersolat?
Baginda menjawab, tidak. Lalu Jibril berkata, anda solat di Baitul Laham, di mana tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Itu memuliakan tempat kelahiran Nabi Isa. Dari nas-nas, dalil-dalil Quran dan hadis-hadis di atas jelas menunjukkan kepada kita bahawa tidak menjadi satu kesalahan memuliakan hari dan tempat untuk diadakan sambutan sebagai mengingati dan menghormatinya, asalkan tujuan mengingati hari dan tempat tersebut tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Baik. Macam juga sambutan hari jadi kita sendiri. Adakah bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat? Tengok sambutan lah. Asal sambutan tu kalau menepati syarat, tak melanggar hukum-hukum syarak yang ada, taklah menjadi kesalahan, taklah jadi haram. Baik. Dalil ketiga sambung. Kisah Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah kerana kegembiraannya dengan keputeraan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir, nama ulama, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, sesungguhnya orang yang mula-mula menyusukan baginda Nabi SAW ialah Thuwaibah, hamba sahaya Abu Lahab. Beliau telah dimerdekakan, Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab sebaik sahaja diberitahu tentang keputeraan Nabi SAW. Justru itu manakala adiknya Abbas bermimpi beliau, bila Abu Lahab dah meninggal dunia, Abbas, adik Abu Lahab, mimpi jumpa Abu Lahab. Beliau begitu sedih sekali selepas meninggal. Lalu ditanya, apa yang kau temui adik Abu Lahab? Ditanya Abu Lahab dari mimpi, apa kau temui? Abu Lahab menjawab, aku tidak menemui sesuatu yang baik selepas mati, selain aku berada dalam keadaan ini disebabkan aku memerdekakan Thuwaibah dalam hidupku. Nas hadis ini terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim. As-Suhaili dan lainnya menyebutkan bahawa Abu Lahab berkata kepada adiknya Al-Abbas dalam mimpi yang beliau diringankan siksaannya pada setiap hari Isnin. Tiap-tiap minggu diringankan azab Abu Lahab. Abu Lahab ni tak beriman sampai dia meninggal dunia. Malah ada surah Lahab khas untuk Abu Lahab. Tapi setiap hari Isnin dia diringankan azabnya. Kenapa? Kerana bergembira dengan kelahiran Rasulullah, dengan menzahirkannya, dengan memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab An-Nikah. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Sirah An-Nabi jilid 1 halaman 124, kitab Maulidin Nabi halaman 21, dan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah halaman 272 hingga 273. Jika sekiranya inilah yang berlaku kepada mereka yang dicela oleh Al-Quran, diringankan azab siksa dia kerana merasa gembira disebabkan keputeraan Nabi Muhammad SAW, mengapa tidak mereka yang merasa gembira dengan junjungan Nabi SAW, sedangkan mereka itu beriman dengan baginda dan meninggal dunia dalam keadaan beriman mengesahkan Allah SWT. Orang yang mati dalam keadaan tak beriman adalah hati pun diringankan azab siksa kerana gembira dengan kelahiran Rasulullah, takkanlah orang yang beriman gembira dengan Rasulullah tu dapat dosa, masuk neraka. Itu persoalannya. Ini juga yang disebut dan diperakukan oleh seorang qari dan ahli hadis Al-Hafiz Syamsuddin Ibnu Jaziri dalam kitab Urfu' At-Ta'rif bil Maulid Syarif. Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasruddin Al-Dimashqi dalam kitab Maulid As-Sadi fi Maulid Al-Hadi menyebut dalam syairnya, saya baca yang lainnya, jika sekiranya Abu Lahab seorang kafir yang dicela dalam Al-Quran dengan firman-Nya, celaka apa yang disebutkan oleh Abu Lahab,
dia kekal dalam neraka Jahannam. Pada setiap hari Isnin selalunya diringankan azab siksanya kerana merasa gembira dengan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula halnya dengan orang yang sepanjang hidupnya begitu gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mati mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masyhur hadis ini kan. Maknanya Abu Lahab itu pun taklah masuk syurga tapi diringankan azab. Orang kalau kena kesakitan yang amat sangat diringankan sikit lega sikit lah lega, walaupun tak hilang habis kan. Macam orang sakit-sakit urat kan, kena ubur sikit, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, lepas tu lega sikit. Dah baik belum, tapi kurang sikit lah. Dia punya nikmat tu. Ni kalau tak nak sakit urat lah. Saya tak nak sakit urat Ustaz. Tak tahulah, susah nak digambarkan. Lepas nyawit dulu, saya meluk arwah bapa nyawit tu, badan tu rasa ya Allah kan. Kalau kena urut sikit tak hilang lagi, tapi kurang sikit tu pun ya Allah, nikmat kan. Jadi Abu Lahab kekal dalam neraka sebab dia kafir sampai mati, tapi diringankan azab kerana gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Apatah lagi orang yang beriman yang gembira dan menunjukkan kegembiraan dengan sambutan Maulid Rasul SAW. Lebih-lebih lagi ya. Baik, jadi cukuplah sampai dalil ketiga ya. InsyaAllah kalau ada rezeki tahun hadapan kita baca sambung dalil yang keempat pula ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dengan waktu saya dan tuan dapat saya dapat amalkan dan sampaikan insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa yaqul mustaghfirin wa yajazil kafirin. Subhanallah khairul khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.